Okey, lagi sekali Assalamualaikum. Selamat pagi. Uh, kita ada 4 orang kawan kita hari ini. Saya harap kamu boleh dengar saya ya. Boleh respon tak? Saja test, kena test ni. Sekejap lagi saya cakap seorang-seorang pula. Boleh dengar, boleh respon tak? Dekat chat pun boleh. Okey, baik. Terima kasih Jazwina. Okey. Baik, hari ni kita sambung kelas PJPK kita. Minggu lalu kita buat, baik Putri, thank you. Dengar. Minggu lalu kita buat quizzes, latihan pengukuhan quizzes. Pada Jumaat yang lalu saya tak boleh nak buat Google Meet lah sesi minggu lalu, so kita buat latihan pengukuhan. Okey, minggu ni kita sambung balik kelas kita. Macam biasa, hari ni satu lagi tajuk yang baru, sekejap lagi kita tengok. Okey, seperti biasa kita akan terus start. Sesi ni kita akan buat rakaman. Kawan-kawan yang tak masuk sesi Google Meet nanti dia boleh tengok rakaman lah. Okey. Okay, sekali lagi selamat datang, selamat pagi. Assalamualaikum kawan-kawan yang baru masuk. Ramai baru masuk ni. Okey, baik, kita baru start sahaja. Seperti biasa, kita nak tengok dulu tugasan minggu yang lalu. Okay, minggu lalu kita buat quizzes. Minggu lalu kita minggu lalu hari Jumaat yang lalu kita buat quizzes. Kita tengok sikit siapa yang dah join quizzes kita pada minggu lalu. Sebentar ya, saya kongsikan paparan dia. Okey. Okey, kalau kamu tengok di paparan sekarang ini antara kawan-kawan kita yang dah try latihan pengukuhan. Afikah, Akilah, Aina, Syazwina, Umairah, Muhaimin, Syahrul Nizam, Hanafi. Tu apa tu? Tingkatan 1 pun masuk. Nur Nabihah, Puteri. Okey, tu kawan-kawan kita yang dah cuba latihan pengukuhan. Latihan pengukuhan ni dia sentiasa ada link dia ya. Jadi kamu boleh buat lagi lepas ni, okey? Buat lagi banyak kali, macam Afikah dia ambil sampai 6 kali ambil Afikah. Syazwina buat 8 kali. Tak ada masalah. Okey? Memang tujuannya begitu. Kita buat berulang-ulang kali, insya-Allah nanti kita tahulah ya. Biasalah tu. Jawab sekali. Mungkin kurang jawab beberapa kali Okey, nampak ni ni siapa punya? Afikah punya first attempt, second attempt naik sikit, third attempt naik lagi, cubaan kelima naik lagi, cubaan keenam dia betul semua. Macam tu lah cara dia kita buat latihan pengukuhan. Kita memang kena ambil banyak-banyak kali. So link dia sentiasa ada di situ. Kat bagi kawan-kawan yang nak cuba lagi, no problem. Nak ulang kaji boleh. Okay, bagi kawan-kawan yang belum cuba, saya sangat galakkan kamu try Okay, ambil beberapa kali, salah buat lagi, salah buat lagi, ikut masa kamu. Soalan dia pun sikit saja. Okay, baik, itu berkenaan dengan tugasan kita pada hari Jumaat yang lalu. Baiklah, kita teruskan saja kelas kita hari ini. Kita nak tengok bahagian indeks buku teks. Saya harap indeks buku teks, indeks buku tulis. Okay, saya harap ada buku tulis bersama-sama dengan kamu. Kamu boleh terus isilah bahagian indeks buku tulis ini. Kita lihat sebentar. Okay, minggu lepas kita tak tulis sebab kita buat quizzes. Tapi kita boleh tulis beginilah ya. Minggu lepas bilangan 11, minggu ke-9, 19 Mac, kita tulis quizzes sajalah. Okay. Untuk kelas hari ini, kelas ke-12, minggu 10 Minggu 10, tarikh 22 Mac, tajuk kita adalah unit 8, kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan. Okay, tajuk kita kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan. Kalau kamu rujuk buku teks, dia adalah unit 8. Dia adalah unit 8. Saya skip satu unit, iaitu unit 7. Okay, saya skip unit 7 sebab unit 7 tu banyak praktikalnya. Okay,
agak sukar untuk kita buat latihan online. Dia kena buat praktikal lah. Dia ada orienteering dan sebagainya. Itu unit 7. Tak apa, nanti insyaAllah bila dah sesi bersemuka, kita akan cover tajuk tu. Okay, hari ni kita lompat ke unit 8. Kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 118 hingga 123 tajuk kita hari ni 118 buku teks muka surat 118 hingga muka surat 123. Baiklah, kita terus sahaja kepada tajuk kita hari ini. Muka surat 118 buku teks Sekejap, saya cari dulu mana clearnya. Okey, ini dia di paparan sekarang muka surat unit 8, muka surat 118 Kalau kita tengok tajuknya adalah kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan. Standard kandungannya ada banyak. Okey. Kebanyakannya semualah melakukan aktiviti lah. Tengok melakukan aktiviti, melakukan senaman, melakukan aktiviti mengukur tahap kecergasan fizikal. Untuk pengetahuan kamu, tajuk ni agak panjang, sampailah segak pun sekali sebenarnya di dalam tajuk ini. Walau bagaimanapun, untuk sesi PDPR kita, saya bahagi dua tajuk ni. Sebab dia agak panjang sedikit. Saya bahagi dua tajuk ini. So, bahagian pertamanya hari ini, macam biasa kita buat sedikit latihan dan note. Okay, kita tengok dulu apakah teori-teori di dalam tajuk ini, separuh lah. Okay. Kemudian insyaAllah pada hari Jumaat kita akan selesaikan tajuk ni. Kita bahagi dua sebab dia agak panjang. Kalau kita habiskan nanti banyak sangat pula kerja kamu nak kena buat kan. Okay, kita bahagi dua saja. Okay. Itu dia tajuk kita hari ini. Bagi kawan-kawan yang baru masuk, muka surat 118 unit 8, kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan. Itu tajuk kita. Okey, baik, saya teruskan sahaja. Overview dulu sedikit. Kita lihat dulu ada berapa banyak soalan hari ini. Okey, saya ada soalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, kita kurang lebih ada 10 soalan. Bunyi macam banyak, jangan risau, soalan dia ringkas-ringkas sahaja. Okey, baiklah, tanpa membuang masa kita teruskannya. Okey, lagi sekali selamat datang kawan-kawan. Oh, ada chat saya tak perasan. Alright. Selamat datang kawan-kawan yang baru masuk. Okey, masih lagi masuk kawan-kawan kita. Kita baru saja bermula. Okey, kita ada 10 orang kawan kita di talian sekarang ini. Baiklah. Okey, kita nak terus kepada soalan 1 ya. Kawan-kawan yang baru masuk, kita sekarang merujuk muka surat 118 dengan tajuk kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan. Okey, sekejap saya admit ramai kawan kamu baru masuk sekarang. Okey. Baiklah, kita terus saja ya kawan-kawan. Soalan nombor 1. Baik, soalan nombor 1 sekarang ini saya merujuk muka surat 119. Okey. Baik, kita tengok. Macam biasalah kita sambil jawab soalan, sambil buat note, sambil saya bagi penerangan dia 2, 3 in 1 lah ya. Okey, soalan 1, apakah maksud kecergasan fizikal? Semua orang tahu fizikal cergas, cergas fizikal apa semua. Apa sebenarnya maksud kecergasan fizikal? Kita lihat maksudnya menurut buku teks kita ya. Saya bacakanlah untuk kamu. Okey, kamu boleh rujuk muka surat 119. Saya dah highlight. Kalau dalam note saya dah highlight yang warna merah ni ya. Kita tengok apakah maksud kecergasan fizikal. Dia bagi tahu kita. Dia panjang sedikit. Kecergasan fizikal merujuk keupayaan melakukan aktiviti harian dengan bersungguh-sungguh tanpa cepat berasa letih, masih mempunyai tenaga yang lebih
untuk melakukan aktiviti riadah dan menghadapi sebarang kecemasan. Okey, itu maksud dia kecergasan fizikal. Kecergasan fizikal ni, kita buat apa-apa, bukan kita buat aktiviti yang bersukan. Tidak, kita buat aktiviti harian biasa. Selepas kita buat aktiviti harian tu, kita bukanlah jadi macam terlampau letih, tak larat nak buat apa, terus tidur saja. Bukan macam tu. Itu maksud dia kita kurang cergas. Dari segi kecergasan fizikalnya kita kurang. Kecergasan fizikal ni, sebagai contoh, kita pergi sekolah, kelas kamu tingkat paling atas, tingkat 3, daripada bawah kamu naik tangga, sampai di atas, kamu steady. Kamu tak rasa tercungap-cungap, kamu tak rasa penat, tak berpeluh pun. Relax saja. Okay? Boleh masuk kelas macam biasa. Itu maksud dia kamu kecergasan fizikal kamu baik. Okay. Tapi ada orang yang kecergasan fizikalnya rendah. Dia naik tingkat 3, sampai di atas dia dah tercungap-cungap. Okay? Dia dah tercungap-cungap. Kemudian dia kena duduk, dia dah berpeluh-peluh. Okey, itu maksud dia kurang kecergasan fizikal. Itulah dia maksud kecergasan fizikal, ya. Baik, itu yang pertama. Kita teruskan soalan yang kedua. Kita tengok dia tanya apa. Terdapat 5 komponen kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan. Iaitu, apakah 5 komponen yang terdapat dalam kecergasan fizikal ni? Kita lihat. Note saya yang saya highlight warna hijau ni, ya. Kalau tak kurang nampak, boleh tengok di skrin. Okey, yang pertama, daya tahan kardiovaskular. Yang kedua, kelenturan. Yang ketiga, daya tahan otot. Yang keempat, kekuatan otot. Dan yang terakhir, komposisi badan. Okey, jadi inilah dianya komponen kecergasan fizikal. 5 komponen kecergasan fizikal. Kalau kamu perhatikan di sini, kebanyakan ni adalah item-item yang kita laksanakan di dalam ujian segak. Daya tahan kardiovaskular, kelenturan, daya tahan otot, kekuatan otot dan komposisi badan. Itulah dia jawapan bagi soalan kedua kita, iaitu 5 komponen kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan. Okey, baik, kita teruskan. Saya laju-laju je. Soalan ketiga. Apakah faktor yang mempengaruhi tahap kecergasan individu? Okey, faktor yang mempengaruhi tahap kecergasan fizikal individu. Kita kata tadi, macam mana kita bila naik tingkat 3, rasa penat, tercungap-cungap. Okey, jadi macam mana? Apakah faktor-faktor dia yang mempengaruhi tahap kecergasan kita? Kita lihat. Okey, jawapan penerangannya di sebelah. Yang saya gariskan dengan garisan berwarna biru ini, kita tengok. Saya baca ayat di awal sedikit, ya. Untuk meningkatkan tahap kecergasan fizikal, dia kata, seseorang itu perlu melakukan senaman. Jadi macam mana pun mestilah bersenam untuk meningkatkan kecergasan fizikal. Senaman itu pula dia bahagikan dia kepada kita kata beberapa faktor lah, iaitu jenis senaman, kekerapan, intensiti dan jangka masa. Okey, inilah 4 perkara tu. Tetapi di dalam buku teks kita, dia ada bagi satu formula. Dia panggil FIT, F-I-T-T. Tetapi dalam bahasa Inggeris lah, perkaranya sama juga. Jenis senaman, kekerapan, intensiti dan jangka masa. Tetapi formula ini diberikan dalam bahasa Inggeris. So singkatan dia FITT. Kita tengok. Note dia adalah di muka surat sebelah, ya. Okey. Perhatikan dekat sini. Saya tanda yang warna biru ni kalau dalam note saya. Okey. Apa maksud FITT? Frekuensi, intensity, time dan juga type. Okey, time dan juga type, itu maksud fit. Ini kadang-kadang kawan kita sebut dekat kita kan, bila kita penat, coach kita selalu sebut, oi tak fit ni.
Okay, perlu banyak latihan lagi. Okay, badan kurang fit. Maksud fit tu adalah frequency, intensity, time dan juga type. Maksud dia, kalau dalam bahasa Melayu tadi, inilah frekuensi tu adalah kekerapan. Berapa kerap kita melakukan senaman. Okay. Intensity tu adalah intensity lah, kekuatan kita buat senaman tersebut. Okay. Yang ketiga, time. Iaitu jangka masa. Berapa lama kita buat setiap satu senaman tersebut. Dan akhir sekali, type. Iaitu jenis senaman. Jenis senaman apakah yang kita buat. Okay. Jadi itulah soalan ketiga kita, faktor yang mempengaruhi tahap kecergasan fizikal individu. Pada ruang jawapan ni saya buat siap-siap dah FITT. Jadi kamu boleh tulis di sinilah, okey. Frekuensi, intensity, time, type. Boleh juga tulis bahasa Melayu ya. Kekerapan, intensity, time ni, jangka masa dan jenis senaman. Okey, jadi kamu boleh masukkan di situ untuk soalan nombor 3. Baik, okey. Laju-laju saja saya teruskan. Soalan seterusnya nombor 4. Okey, soalan nombor 4 di paparan sekarang ini. Apakah maksud daya tahan kardiovaskular? Apa itu? Apakah maksud daya tahan kardiovaskular? Kita tengok. Selalu kita dengar di TV ni. Okey. Apakah maksud dia? Daya tahan kardiovaskular ialah keupayaan jantung dan salur darah untuk mengedarkan darah beroksigen kepada otot yang bekerja semasa melakukan senaman secara terusan. Itu maksud dia, daya tahan kardiovaskular. Jantung kita bekerja, dia akan salurkan darah yang mengandungi oksigen kepada otot-otot kita. Jadi daya tahan kardiovaskular ni, kalau daya tahan kardiovaskular kita tinggi, bermaksud kita boleh buat sesuatu aktiviti itu dengan kuat dan juga jangka masa yang panjang. Okey, sebagai contoh, itulah kita kata bila kita berlari ya, tapi kita relax saja. Maksud relax tu kita lepas berlari kita tenang, kita tak ada pun rasa macam nak mati ke, nak pingsan ke, tak ada. Okey, ada orang dia baru lari sedikit saja, baru lari 10 langkah pun dia dah penat. Okey, tu maksud dia tak tahan lah, dia punya kardiovaskular. Okey, tu sedikit lah. Baik, itu tadi adalah soalan nombor 4. Saya teruskan sahaja soalan nombor 5. Soalannya pendek-pendek je. Okay? Saya teruskan saja soalan nombor 5. Nyatakan 6 aktiviti yang sesuai dijadikan litar kardio. Okey, ada satu istilah ni dia panggil litar kardio. Bermaksud dia buat satu aktiviti, bukan satu aktiviti lah, dia senaraikan beberapa aktiviti, dia buatkan macam litar. Mula-mula buat A, lepas tu buat aktiviti B, lepas tu buat C, D, E, dan pusing balik. Okey, dia panggil litar. Jadi kita akan bergerak lah. Litar tu insyaAllah kalau ada masa kita cuba untuk buat ini dalam sesi bersemuka nanti ya, litar kardio ni. Di dalam buku teks kita disenaraikan 6 aktiviti. Saya nak kamu senaraikan di sini. Apakah 6 aktiviti itu? Okey, jawapannya adalah pada muka surat 120 dan 121 sebab dia spreadsheet macam tu ya, buku teks dia. Jadi dia start dengan muka surat 121. Kalau kamu perhatikan, kalau note saya ni saya dah buat kotak warna merah ni supaya kamu highlight sikit lah, kamu nampak. So aktiviti pertama larian zigzag. Aktiviti kedua macam tu lah, dia station pertama. Mula-mula dia buat larian zigzag. Lepas dia buat larian zigzag, dia pergi pula station kedua, dia akan buat laluan melengkung. Lepas itu dia pergi stesen ketiga, dia akan buat aktiviti lari atas bangku. Dia berterusan ni.
Kemudian dia bergerak ke stesen keempat, dia akan buat lari memijak dalam gelong. Itu aktiviti dia. Pergi ke stesen kelima, aktivitinya adalah merangkak bawah halangan. Okay? Dan akhir sekali, aktiviti keenam adalah lari melepasi halangan. Itulah dia 6 aktiviti yang saya nak kamu masukkan di dalam soalan nombor 5. Okey, jawapan dia tadi berada pada muka surat 121. Ni dia 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey, tak kisahlah tak ikut urutan pun tak apa. Janji ada 6 aktiviti. Baik, selesai soalan kelima. Kita teruskan lagi. Soalan keenam pada muka surat 121. Okey. Info ni dia macam tersorok sedikit di dalam buku teks, tapi kita akan tengok jugalah sebab dia selalu ditanya ya. Okey, soalan nombor 6. Apakah maksud kadar nadi rehat? Ataupun singkatannya KNR, kadar nadi rehat. Apa maksud dia? Okey, soalan nombor 6. Kita tengok. Jawapan dia ada di bawah sini. Muka surat 121, bawah sekali. Apa dia kata? Kadar nadi rehat, KNR, ialah kadar nadi semasa anda baru bangun tidur yang lena. Kalau kita nak ukur kadar nadi rehat kita, berapakah ukuran kadar nadi rehat kita? Kita kena ukur waktu kita baru bangun dari tidur yang lena. Okey. Jadi kalau orang tu dia cergas, sihat, kadar nadi waktu rehat dia adalah sangat rendah. Dia rendah, dia tak buat aktiviti lagi. Okey. Jadi kalau dia dah start aktiviti pun kadar nadi dia bukan dah terlampau laju. Kalau kamu mangkit-mangkit tidur dah macam orang baru lepas berlari, mangkit-mangkit tidur, duk laju. So something wrong lah ya. Tak sepatutnya berlaku begitu. Okey, kita mangkit tidur sepatutnya kadar nadi kita adalah dia rendah. Sebab apa? Itu dipanggil sebagai kadar nadi rehat. Okey. Baik. Kita teruskan soalan nombor 7. Ini sedikit teknikal tetapi akan banyak membantu kita. Iaitu dipanggil apa? Kadar nadi maksimum. Kadar nadi maksimum. Ini kalau atlet ataupun ahli sukan, patutnya semuanya tahu. Dia punya kadar nadi maksimum. So, kadar nadi maksimum ni dia berbeza-beza. Kadar nadi maksimum kita boleh ukurkan menggunakan formula berikut. Note dia ada di bawah ni ya. Okay. Ini dia punya note dia. Kadar nadi maksimum KNM ialah 220 tolak umur anda. Okey. Jadi kadar nadi maksimum bagi umur kamu, saya nak kamu kira. Okey, soalan nombor 7 ni. Macam mana nak kira kadar nadi maksimum? Formulanya adalah 220 tolak dengan umur kamu. 220 pakai kalkulator je. Tolak umur kamu. Umur kamu berapa tahun? 15 tahun. Tolak 15. 205. Berapa? 205. 205. 205 itu adalah kadar nadi maksimum. Heart rate. Heart rate dia panggil bahasa Inggeris ya. Bagi kamu. Apa maksud maksimum itu? Kalau lebih daripada ini, lebih daripada 205, dia akan kira kamu akan di dalam resiko lah, terlampau tinggi ya. Mungkin kamu akan jatuh, pengsan dan sebagainya. Jadi kenapa ini penting? Ini penting bagi atlet ya, supaya dia dapat pantau keadaan dia. Kalau kamu perhatikan atlet biasanya lah, atlet yang lari jarak jauh ataupun dia atlet yang berbasikal, yang masuk triathlon, selalunya kamu perasan dekat dada dia ada satu device, dia panggil chest strap. Apa dia buat tu? Dia pantau heart rate monitor dia. Dia pantau kadar dengupan nadi dia.
Kalau macam mana dia berfungsi, dia dah tahu dah. Macam kamu dah tahu dah, maksimum adalah 205. Kamu pun berlari. Kamu berlari ya. Kita tahu maksimum tadi 205, kamu berlari. Sewaktu kamu berlari itulah kamu melihat monitor tu. Okay, dia boleh tengok, biasa dia orang tengok kat jam dia kan. Dia tengok dekat jam dia berapakah dia punya degupan nadi semasa dia. Kalau dah hampir-hampir 205, biasa dia akan slowkan sikit dia punya pergerakan lah, okay? Supaya dia dapat kontrol. Dia tak nak lebih. Kalau lebih bermaksud dia boleh pengsan dan sebagainya. Okay? Jadi sebagai seorang atlet sangat pentinglah kita tahu kadar nadi maksimum. Okay, apa yang kita tak nak, bangun-bangun tidur pun dah 200. Itu tak betul lah tu. Belum buat aktiviti lagi, baru bangun tidur. Dah tak betul. Jadi bangun tidur mungkin dia rendah. Biasanya berapa? Kalau atlet dia mungkin boleh pergi sampai 60 kan. Tapi kalau macam orang biasa, dia mungkin sekitar 80. Begitu masih boleh lagi ya. Okey. Itu kadar nadi maksimumnya. 220 tolak umur anda. Okey. Jadi semakin kita meningkat usia, kadar nadi maksimum kita semakin menurun. Tahun ini kamu 205. Tahun hadapan turun satu, iaitu 204. Jadi semakin kita meningkat usia, kadar nadi maksimum kita pun semakin turun. Sebab tu atlet semua berumur kurang lebih 20 tahun sahaja. Bila dia dah usia semakin meningkat, dia terpaksa bersara. Sebab dia punya kadar nadi maksimum pun dah terlampau rendah. Okey. Itu soalan nombor 7. Baik, kita teruskan sikit saja lagi. Soalan nombor 8. Apakah maksud kelenturan? Okey. Muka surat 122, note saya dah highlight warna merah. Kelenturan ialah keupayaan menggerakkan sesuatu sendi melalui julat pergerakan yang maksimum. Okey, kamu pun boleh faham dah ni ya. Dia fleksibel, dia boleh lenturkan badan dia. Okey. Itu kita panggil sebagai kelenturan lah ya. Dia boleh, sendi dia tu dia boleh bergerakkan, dia boleh lenturkan dia kan, macam kita buat jangkauan melunjur tu. Tu salah satu test kelenturan lah ya. Okey, saya teruskan soalan ke-9. Terdapat 9 faktor yang mempengaruhi kelenturan. Banyak. 9 faktor yang mempengaruhi kelenturan ni. Kita lihat satu persatu. Okey, kelenturan ni terlampau banyak sangat faktor dia sampai 9. Apa dia? Antaranya adalah keanjalan semua tisu lembut yang mengelilinginya. Okey, itu dari segi teknikal, tisu lembut di dalam badan kita itu, okey, dia ambil peranan. Baka, okey, juga ambil peranan. Maksud dia ada orang yang dia memang kelenturan dia tinggi, ada orang dia kelenturan dia rendah. Okey. Struktur sendi badan kita berbeza-beza. Maksud dia bukan semua orang boleh buat lah ya. Okey. Kekuatan, Allahu Akbar, terpadam pula. Kekuatan kumpulan otot bertentangan. Dia terlampau banyak teknikal di dalam sini ya. Komposisi badan pun berbeza. Jantina, umur, tahap kecergasan dan juga kecederaan. Semestinya orang yang mempunyai kecederaan, pernah jatuh, patah dan sebagainya, biasanya kelenturan dia rendah lah ya. Kalau dia dah cedera, dia dah patah tangan sebagainya, so dia mungkin kurang sedikit dia punya kelenturan. Dan tahap kecergasan juga mempengaruhi kelenturan ya. Okey, itulah 9 faktor yang mempengaruhi kelenturan. Sebab kadang-kadang setengah tu, cikgu ni atlet ni, tetapi jangkauan melunjur tak boleh pun nak tu. Memang dia atlet, tetapi kita kena ingat kelenturan itu dia ada 9 faktor. Walaupun seseorang tu mungkin tahap kecergasan dia tinggi, tetapi dia ada kecederaan, mana kita tahu. So dia tak boleh buat kelenturan dia. Ataupun kita kena ambil kira lagi faktor-faktor yang lain-lain ini, semua menyumbang kepada kelenturan. Okey. So kalau kita tak boleh kelenturan tinggi, kamu buat jangkauan melunjur tu tak boleh capai, kita tahulah
dia sebenarnya ada banyak faktor yang mempengaruhi kelenturan tersebut. Bukan sebab kita tak fit. Ya. Okey. Soalan nombor 10 yang terakhir. Nyatakan 4 aktiviti kelenturan yang boleh dilakukan. Apakah 4 aktiviti kelenturan itu? Perhatikan di sini saya dah tanda dengan warna hijau. Yang pertama, regangan hamstring dan kawalan gluteal. Okey, yang kedua, regangan quadricep. Okey, boleh tengok gambar tu lah ya. Okey. Yang seterusnya, regangan groin. Okey, macam duduk bersila tu. Okey. Yang terakhir, regangan pectoral. Jadi, kalau kita perhatikan gambar-gambar ni, kebanyakan aktiviti-aktiviti regangan ini, dia kena buat 2 orang. Tengok, yang pertama, dia ada assistant ya. Regangan hamstring dan kawasan gluteal ada, nampak ada assistant. Ini pun ada pembantu. Okay. So, dia kena buat secara berpasangan lah. Okay. Okay. Yang aktiviti ketiga, regangan groin dan regangan pectoral. InsyaAllah kita akan cuba buat juga ini. Okay. Dalam keadaan berpasangan nanti, sekiranya dah dibenarkan kita sesi persekolahan secara bersemuka. Okey. Itulah dianya 10 soalan saya. Soalan 1 hingga 10. Agak banyak sedikit minggu ini. Terpaksa sebab tajuk kita ini agak panjang. Ini pun bahagi 2. Kalau tak bahagi 2, mau 20 soalan. Okey, jadi tak perlulah kita buat 10 soalan. Okey, hari ini saya harap kamu boleh selesaikan ini selepas kelas kita dan hantar pada pautan yang saya dah sertakan itu selewat-lewatnya sebelum kelas kita seterusnya, iaitu pada hari Jumaat lah, selewat-lewatnya. Kalau kamu hantar sebelum hari Jumaat, bermaksud saya boleh buat semakan dan kita boleh sama-sama lihat tugasan kamu pada hari Jumaat akan datang. Okey, Jumaat ni lah. Okey. Jadi penerangan saya sampai di sini sahaja. Saya nak tengok kalau ada soalan di chat kita, boleh. Kalau ada soalan, nak tanya apa-apa soalan di chat. Sebarang soalan ada kawan-kawan? Tak ada? Okey, baiklah. Apa-apa kamu boleh respon di dalam channel Telegram saya untuk bertanyakan soalan dan sebagainya. Tolong hantar tugasan sebelum hari Jumaat. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari Jumaat ini dengan bahagian kedua. Tajuk yang sama, bahagian yang kedua. Okey, saya rasa kita sampai di sini saja ya. Okey, bye-bye. Assalamualaikum. Baik, sama-sama Tasnim, Akila, Alia, Nisa. Baik, baik. Okey, bye-bye. Boleh pergi sarapan. Baik, sama-sama Adila, Soleha, Syazwina, Nisa. Okey, pergi sarapan. Okey, bye-bye.